Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pandangan saya berkenaan dengan maslahah dan mafsadah penutupan masjid dan surau yang disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan Pandemik COVID-19. Penghujung 2019, seluruh dunia digemparkan dengan satu penyakit yang merebak dengan cepat dan menyebabkan banyak kematian. Malaysia tidak terlepas daripada menerima tempiasnya, dan ini bermula pada 23 Januari 2020 dan ini berterusan sehingga kini. Satu mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Al-Ehwal Ugama Islam Malaysia telah bermesyuarat pada 15 Mac 2020 yang bertempat di Putrajaya. Keputusan pada mesyuarat itu telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Hasil daripada muzakarah tersebut, Majlis telah memutuskan bahawa semua aktiviti masjid dan surau termasuk solat berjemaah dan solat Jumaat ditangguhkan. Cara ringkasnya, maslahah adalah bermaksud mencapai kebaikan dan mafsadah pula bermaksud menolak keburukan. Dua-dua perkataan ini adalah perkataan yang melengkapi satu sama yang lain. Keputusan daripada MKI adalah bertujuan untuk memastikan bahawa maslahah dan mafsadah serta 5 prinsip maqasid syariah umat Islam sentiasa terpelihara. 5 prinsip maqasid syariah adalah memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan serta memelihara harta. Bagi pandangan saya, keputusan yang telah dibuat adalah untuk memastikan maqasid syariah yang pertama, iaitu memelihara agama sentiasa terjaga. Pada 12 Mac 2020 terdapat satu kluster, iaitu kluster tabligh, yang mana kluster ini telah menyebabkan fitnah kepada Islam. Saya tidak menyatakan bahawa jemaah tabligh bersalah, tidak. Tetapi apabila berlakunya kluster ini dan daripada hari ke hari kes semakin bertambah, maka sedikit sebanyak kluster ini telah menyumbang fitnah kepada Islam secara keseluruhannya. Yang kedua daripada maqasid syariah adalah memelihara nyawa. Islam sangat menitik beratkan soal penjagaan nyawa diri sendiri serta orang lain, tidak mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Disebab itu, Islam mewajibkan perbuatan menyelamatkan nyawa orang lain yang sedang dalam bahaya. Islam menekankan tentang kewajipan taat dan mematuhi hukum hakam yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah termaktub dalam perlembagaan suci, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Segala penjelasan terperinci yang termaktub dalam perlembagaan suci ini telah disampaikan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Mandat seterusnya diserahkan dan dijalankan oleh pemimpin yang dilantik secara sah. Yang di-Pertuan Agong Malaysia telah menitahkan seluruh rakyat Malaysia agar mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia dan berganding bahu membendung wabak COVID-19 negara ini, termasuklah tangguhan sementara aktiviti-aktiviti di masjid dan surau. Di antara prinsip utama dalam Islam adalah kewajipan mentaati pemimpin selagi mana mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Setiap arahan dan ketetapan daripada pemerintah adalah wajib dipatuhi dan ditaati berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian, jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisih dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Surah An-Nisa
ayat 59. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud sesiapa yang taat kepadaku bermakna ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang derhaka kepadaku bermakna dia telah menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada pemimpin bermakna dia telah taat kepadaku, dan siapa yang derhaka kepada pemimpin bermakna dia menderhakai aku. Hadis riwayat Bukhari. Mentaati pemimpin termasuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan kepadanya adalah perkara wajib. Dengan begitu, menyalahi keputusan dan arahan pemimpin adalah cerminan kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama ini, saya akan sertakan beberapa dalil-dalil yang menjadi rujukan utama Muzakharah Majlis Kebangsaan bagi Al-Ehwal Ugama Islam Malaysia dalam membuat penetapan penangguhan sementara aktiviti masjid dan surau, termasuk solat Jumaat dan solat Jumaat. Sekian, terima kasih.